Pocong guys. Ya, lembaga tu adalah pocong. Tak terkata apa-apa Emma masa ni. Pocong tu betul-betul tenung ke arah muka si Emma ni. Dengan wajahnya yang buruk amat ni. اللهم صل على سيدنا محمد وآله وصحبه وسلم. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera, salam satu Malaysia dan salam satu Nusantara. Welcome back to Malam Mistik. Alhamdulillah sekali lagi hari ini kita dapat bersama lagi di Malam Mistik kat channel Anas Rahmat. Buat kawan-kawan, adik-adik, kakak-kakak, abang-abang, makcik dan pakcik yang baru je singgah channel aku ni. Aku ucapkan selamat datang ke Malam Mistik. Apa khabar korang semua? Aku harap korang sihat-sihat je lah ya. Mana-mana kawan-kawan yang tak sihat tu, aku doakan kat korang, semua korang cepat sembuh. InsyaAllah guys, doa-doa supaya kesihatan kita sentiasa baik. Siapa-siapa yang masih tak kenal aku, nama aku Anas Rahmat, your storyteller. Malam ni aku nak story satu kisah seorang perempuan sekeluarga ni yang nak dikenali sebagai Emma dihantui pemistik. Ketika diorang ni menyewa kat sebuah homestay yang terletak dekat Muar, Johor. Kisah kat Muar ni guys. Ada orang Muar ke kat sini? Kalau ada, cukup komen sikit. Aku nak tengok ni. Dia hantar cerita ni melalui email. Sekejap guys, aku baca sikit email dia. Sekejap. Okay guys, dia tulis kat sini. Assalamualaikum Anas Rahmat dan semua pendengar Malam Mistik. Semoga sihat sentiasa. Nama saya Emma. Saya nak kongsikan satu cerita seram ni yang baru je berlaku pada saya sekeluarga. Harap Anas dapatlah kongsikan cerita ni kat segmen Malam Mistik. Saya tak pasti seram ke tidak ke cerita ni. Anas bacalah dulu. Harap Anas dapat kongsikan. Memang aku akan kongsikan. Jangan risau insyaAllah. Okay, sebelum aku nak start cerita malam ni, seperti biasa guys, yang mana belum subscribe channel aku ni, bantu aku tekan button subscribe tu. Tekan sekali butang loceng tu kalau korang nak menerima notifikasi daripada channel aku ni. Yang baru jumpa channel aku ni, aku ucapkan selamat datang kat korang. Dan harap korang enjoy konten-konten aku ni. Dan yang dah pun subscribe dan selalu support channel aku ni, aku ucapkan ribuan terima kasih kat korang guys. Sebab apa kena subscribe channel aku ni guys? Sebabnya bila makin ramai yang subscribe channel aku ni, makin semangat lah aku nak bercerita. So, aku tak nak simpang panjang-panjang. Korang pun tahu aku bukan jenis meleweh je kan. So, apa tunggu lagi? Layan cerita ni guys. So, let's roll on Malam Mistik. Emma ni orang Kota Tinggi Johor. Hari tu dia dengan suami dia dan dua anak lelaki dia ni nak pergi menghadiri majlis perkahwinan sepupu suami dia yang diadakan dekat Muar Johor. Memandangkan jarak daripada Kota Tinggi ke Muar ni agak jauh, so terpaksalah suami dia ni sewa satu homestay berhampiran dengan rumah pengantin ni. So cari homestay tu, dapatlah satu rumah ni. Lokasinya dekat betul dengan rumah pengantin yang diorang nak pergi ni. Homestay ni berbentuk rumah batu, tapi dalam kawasan perkampungan. Tak mahal pun harga sewanya semalaman tu. Lebih kurang dalam 100 lebih je. Rumah sebiji-sebiji. Saiz homestay ni taklah berapa besar sangat. Tapi selesa lah untuk Emma sekeluarga ni. Homestay ni ada 2 bilik je guys. Yang bestnya, homestay ni ada laman besar dekat depan rumah tu. Diorang booking homestay ni untuk 2 malam. Kenapa 2 malam? Sebab lepas habis majlis kahwin tu nanti,
Fikir si Emma ni boleh lah ajak suami dia bawa pusing-pusing dan jalan-jalan sekitar Muar ni. Lepas tu esoknya barulah diorang ni balik. Maksudnya 3 hari 2 malam lah diorang stay kat Muar tu. Suami si Emma ni setuju je dengan Emma ni. Lagipun dah lama dah diorang ni tak jalan-jalan sekeluarga. So alang-alang cuti kan. So jalan sekali lah. Ini pendapat diorang. So hari tu hari Jumaat guys. Lepas daripada tengah hari tu, diorang sekeluarga ni pun bertolak lah daripada Kota Tinggi ke Muar. Perjalanan daripada Kota Tinggi ke Muar tu mengambil masa lebih kurang dalam 3 jam. So diorang ni sampai-sampai ke homestay tu, waktu tu dah nak petang dah. Bukan dah nak petang lah, dah petang dah pun. Lepas dia ambil kunci tu, diorang pun check in lah ke homestay tu. Masa masuk homestay tu, Emma ni dia ada rasa macam terkejut sikit. Sebab homestay tu tak sama dengan apa yang dia tengok dalam gambar. Masa dalam gambar tu nampak kawasan homestay tu, laman dia tu nampak cantik dan kemas je guys. Tapi bila sampai dekat lokasinya, dia tengok rumput tu pun panjang sangat, langsung tak dipotong. Lepas tu pula kat depan homestay tu ada 2 pokok pisang yang terletak betul-betul dengan pintu masuk homestay tu. Bab dalaman ni memang tak ada komplain lah, kata si Emma ni. Semua nampak elok je, nampak kemas dan teratur je. Barang-barang pun semuanya lengkap, termasuklah iron baju pun diorang sediakan sekali. Homestay ni betul-betul terletak kat jalan bahagian hujung sekali. Sebelah homestay ni memang berluka dengan semak je. Jarak homestay ni dengan rumah sebelah pun agak jauh jugalah. Kalau si Emma ni menjerit daripada dalam rumah, memang jiran sebelah tak akan dengar. Sebab jauh jarak ada. Rumahnya sebiji-sebiji guys. Nak dijadikan cerita, lepas maghrib tu, suami si Emma ni ajaklah diorang ni keluar makan sekeluarga. Tapi Emma ni dia rasa malas nak keluar. Sebab dia cakap dia banyak kerja. Dia nak gosok baju dia, suami dia dengan anak-anak dia untuk dipakai masa majlis perkahwinan sepupu suami dia ni esok nanti. So Emma ni suruh suami ni je keluar, bawa anak-anak ni pergi makan. Atau tapau je makanan tu dan makan kat rumah je. So suami si Emma ni pun okey je lah bila Emma dah cakap macam tu kan. Suami si Emma ni beritahu, lepas bulutin utama habis, barulah dia keluar. Suami si Emma ni memang tak pernah miss waktu berita lah, senang cakap. So lepas habis berita tu, dalam pukul 9 lebih tu, suami dia dengan anak-anak dia pun keluarlah pergi mencari makanan. Pergi beli makanan lah. So tinggallah Emma ni seorang diri kat rumah homestay tu. Masa suami dia keluar tu, si Emma ni pun tutup dan kuncilah semua pintu tingkap homestay ni. Lepas tu si Emma ni pun start lah kerja-kerja menggosok baju tu. Dia menggosok baju tu betul-betul menghadap pintu utama homestay tu. Emma ni dia masih ingat lagi masa tu. Lebih kurang jam 10 malam, dia terdengar macam bunyi itik dekat luar rumah. Bunyi itik guys. Emma tak fikir apa pun masa tu. Yang dia fikir agaknya mesti jiran sebelah ni ada bela itik. Lepas tu itiknya terlepas sampai ke kawasan homestay yang Emma ni duduk. Lagipun kawasan homestay ni memang tak ada pagar pun. So tak mustahil lah kan kalau ada itik ataupun ayam main dekat sekitar kawasan homestay yang disewa ni. Tak berapa lama lepas tu, dengan tiba-tiba guys, hidung si Emma ni terbau benda yang sangat busuk. Umpama macam bau bangkai. Bau tu punya busuk sampai lawyer tekak si Emma ni dibuatnya. Ada binatang mati ke dalam rumah ni? Busuk betul ni bau dia ni. Bisik hati si Emma ni. Si Emma ni betul-betul tak tahan dengan bau busuk tu. So untuk nak redakan bau busuk tu, si Emma ni pun bukalah pintu homestay yang awalnya tertutup serapat-rapatnya tu. Dia buka seluas-luasnya. Yang peliknya, bila dah buka pintu rumah tu pun, tapi bau busuk tu tetap juga tak hilang. Busuk betul lah bau bangkai ni. Tadi petang, masa baru-baru check in, tak ada pula bau bangkai ni.
Dari mana pula datangnya bau ni? Bisik hati si Emma masa tu. Otak si Emma ni memang tak fikir apa-apa perkara-perkara mistik pun. Dia fikir mungkin ada binatang yang dah mati dalam rumah dia ni. Cuma dia tak sedar masa baru-baru check in tu. Bila malam bau-bau ni keluar. Itu yang fikir si Emma ni. Tapi si Emma ni tak puas hati. Dia carilah buah bangkai tu kat dalam rumah. Dia pusinglah cari-cari kat dapur, dekat ruang tamu, dekat bilik. Tapi guys, tak ada pun bangkai tu. Last-last dia sambung je terus menggosok baju tu. Tengah-tengah dia menggosok baju tu, dalam yang sama, dia masih lagi mendengar bunyi macam bunyi itik tu datangnya daripada depan pintu rumah dia tu. Dia pandang ke arah depan pintu homestay tu. Barulah dia perasan pintu homestay tu terbuka luas seluasnya. Dia lupa nak tutup balik. So dia pun pergilah ke pintu tu dengan tujuan nak tutupnya balik. Sampai-sampai depan pintu tu, dia masih lagi dapat mendengar bunyi itik tu. Tapi dia tak nampak pun bayang seekor itik pun dekat depan laman rumah dia tu, laman homestay dia tu. Tiba-tiba guys, mata dia ni tertumpu dekat pokok pisang yang betul-betul berada tak jauh pun daripada laman homestay yang disewa ni. Ada 2 pokok pisang kat situ. Seolah-olah macam ditanam macam sepasang. Ditanam rapat-rapat. Pokok pisang tu ditanam sebelah-sebelah rapat je. Tiba-tiba dia nampak pokok pisang tu macam bergoyang-goyang. Dalam hati dia terdetik, kenapa pula pokok tu bergoyang semacam je ni? Dengan tiba-tiba pula tu. So dia tenunglah pokok pisang tu lama-lama. Dia amati betul-betul pokok pisang tu. Tak terlintas langsung kat kepala otak dia apa yang bakal dia akan hadapi lepas ni. Dengan tiba-tiba guys, dalam dia tengah perhatikan pokok pisang tu, terseram satu lembaga daripada celah pokok pisang. Pocong guys. Ya, lembaga tu adalah pocong. Tak terkata apa-apa Emma masa ni. Pocong tu betul-betul tenung ke arah muka si Emma ni, dengan wajahnya yang buruk amat ni. Selama ni si Emma ni, dia dengar je cerita pasal pocong ni. Kali ni dia nampak dengan mata kepala dia sendiri. Tak lama pun kejadian ni berlaku. Dalam beberapa saat je. Dalam keadaan sama-sama bertentang mata tu, dengan tiba-tiba, sedar tak sedar, Emma ni pitam je. Dia tak tahu apa puncanya dia pitam. Mungkin antara punca dia pitam ni sebab dia takut sangat masa tu, sampaikan semua semangat dia hilang. Emma ni sebenarnya memang ada lemah semangat. Sedangkan tengok darah pun dia boleh pitam. Lagikanlah bila jumpa pocong depan mata kan. Dia sedar-sedar bila time suami dia kejutkan dia je. Dia pun tak tahu berapa lama dia dah pitam dekat depan pintu homestay tu. Syukur betul si Emma ni bila tengok suami dengan anak dia semua dah balik. Malam tu langsung si Emma ni tak nak jamah sedikit pun makanan yang suami dia beli. Badan dia terasa lemah betul. Dia masuk ke bilik pun suami dia yang papah. Dia cerita jugalah hal ni kat suami dia. Tapi suami dia ni macam percaya dengan tak percaya je dengan apa yang dia cakap masa tu. So masuk ke dalam bilik tu, si Emma ni terus dia tidur. Semangat dia betul-betul lemah masa tu. Sedar-sedar hari dah pagi je. Celik je mata, dia tengok semua anak-anak dia ni beramai-ramai tidur sekatil dengan dia. Suaminya pula ni tidur ke atas lantai bilik tu. Kenapa pula semua berkumpul kat dalam satu bilik ni? Dia pun jadi heran. Kenapa anak-anak dia tak tidur kat bilik sebelah tu? Kenapa tidur atas katil mak ayah dia ni? Kenapa pula suami dia tidur kat lantai? Tak pernah hidup kalau pergi bercuti, bercuti mana-mana pun lah, anak-anak dia ni tidur sebilik dengan dia suami isteri ni. Anak-anak dia ni bukannya kecil lagi. Yang sulung tu dah tingkatan 3 dah. Yang bongsu pula dah darjah 6. Dua-dua pun lelaki, dua-dua pun hero.
So cepat-cepatlah si Emma ni kejutkan suami dia. Dia nak tahu apa yang berlaku semalam, apa yang dia dah tertinggal ni. Si Emma ni, lepas dia masuk tidur malam tu, langsung tak sedar dengan apa yang berlaku lepas tu. Dia rasa badan dia ni betul-betul lepak. Bila suami dia bangun, suami dia pun ceritalah apa yang berlaku semalam tu selepas si Emma ni sambung tidur balik ke dalam bilik. Lepas Emma tidur tu, laki dia ni uruskanlah hal makan-makan anak-anak ni. Hidangkan makanan yang dia beli tu lah. Lepas tu makan sama-sama. Habis je makan, suami si Emma ni suruhlah budak-budak ni masuk tidur. Sebab masa tu pun dah masuk lebih kurang jam pukul 11 malam. Suami si Emma ni pun lepas anak-anak dia masuk tidur, dia pun masuk tidur lah sekali. Baru je dia nak lelapkan mata, tiba-tiba dia dengar pintu depan rumah tu, pintu depan homestay tu digoncang. Mula-mula dia rasa muskil juga. Siapa yang goncang pintu rumah ni malam-malam macam tu? Tapi guys, dia tak buka pun pintu tu. Dia abaikan je. Tak lama lepas tu, hidung suami si Emma ni terbau benda yang amat busuk sangat ni. Dia punya busuk tu umpama bau sotong busuk. Sotong yang kau biar je kat luar icebox selama berhari-hari. Macam tu lah lebih kurang bau busuknya. Korang bayangkan lah, sotong tu korang tak masuk dalam icebox, letak je dekat luar selama 2-3 hari. Lepas tu kau cium bau dia, korang akan tahu macam mana bau busuknya. Back to the story guys. Serentak dengan tu, dia terdengar macam ada bunyi tapak kaki jalan dekat dalam rumah homestay tu. Masa ni hati suami si Emma ni dia dah mula risau dah. Dia risaukan perompak sebenarnya. Dia risaukan kalau ada perompak masuk dalam homestay tu. Lagi yang buat dia risau, bila dia fikirkan hal anak-anak yang tidur kat bilik sebelah tu. Dia risaukan hal keselamatan anak-anak dia. So dia pun cepat-cepatlah bangun daripada katil tu, nak keluar daripada bilik dia. Dia nak selidik siapa yang masuk kat dalam homestay dia ni. So pelan-pelan lah dia jalan menuju ke pintu bilik dia. Baru je pegang tombol pintu tu, tiba-tiba dia dengar suara anak-anak dia menjerit. Kuat betul anak-anak dia menjerit masa ni. Sudah, apa hal pula yang berlaku ni? Perompak ni serang anak-anak dia ke? Panik masa ni situasi si suami Emma ni. So bergegaslah dia terus berlari menuju ke bilik anak dia tu. Masuk dalam bilik je, dia tengok anak dia yang paling kecil sekali terjerit-jerit umpama orang kena histeria. Pocong, pocong, pocong ayah, rumah ni ada pocong. Sambil teresak-esak, anak bongsu dia tu menangis. Sambil tangan dia tunjuk ni betul-betul ke arah penjuru pintu bilik dia. Yang si abang pula ni dah diam terkedu dah, tak tercakap apa-apa dah. Tapi mata dia ni tak berkelip-kelip tengok penjuru bilik tu, tempat yang si adik cakap ni nampak pocong tu. Tapi yang peliknya, si ayah ni tak nampak ada apa-apa pun kat situ. So bergegaslah si ayah ni suruh anak-anak dia tu masuk ke bilik dia. Tidur je ramai-ramai satu keluarga ke dalam bilik tu. Bergegaslah budak-budak ni berpindah ke bilik mak ayah dia. Malam tu, ayah dia ni tak dapat tidur nyenyak pun. Kejap-kejap terjaga, kejap-kejap dia terdengar bunyi sesuatu ketuk pintu. Kejap-kejap dia terdengar bunyi tapak kaki pula kat luar bilik. Kejap-kejap bau busuk tu datang, kejap-kejap hilang. So memang tak dapat nak nyenyak lah ayahnya tu nak tidur malam tu. Sorry guys. Entah bila dia tidur pun, dia pun tak tahu. Tahu-tahu bilik Emma je kejut dia pagi tu. Buka mata dah nampak cahaya pagi dah. Barulah suaminya si Emma ni rasa senang hati sikit. Pagi tu, diorang terus kemas-kemas barang je. Lepas kemas terus dia check out. Walaupun ada baki 1 malam lagi untuk stay kat homestay tu. Diorang dah tak nak stay dah, diorang nak check out je. Lepas habis pergi kenduri kahwin tu, diorang terus balik je ke Kota Tinggi. Tak sambung pun holiday diorang tu. Sebab Emma dengan anak-anak ni semua dah tak berapa sedap badan dah.
So begitulah kisahnya pengalaman si Emma sekeluarga ni diganggu pocong ketika menyewa kat sebuah homestay ni dekat Muar, guys. Allahu Akbar. Pocong lah pula. Aku tak ada pengalaman berdepan dengan pocong ni, dan aku tak nak pun ada pengalaman ni. Minta-minta lah dijauhkan. So aku tak tahu pun apa perasaan dan apa rasanya pun bila berdepan dengan benda Allah ni. Apa pun aku pasti memang seram lah kan. Jumpa pocong depan mata, orang prank pocong pun dah seram lagi kan kalau jumpa pocong yang betul-betul kan. Korang kalau ada yang pernah ada pengalaman berdepan dengan benda Allah ni, tolong komen sikit kat bawah ni guys. Aku nak tahu juga apa pengalaman korang. Aku selalu je cakap, kita ni kadang-kadang memang tak terduga dengan apa yang akan berlaku kat kita. Kalau tiba-tiba kita ni nak dijumpakan dengan benda-benda macam ni, tak kira lah kat mana pun, kat rumah ke, kat mall ke, kat tepi padang ke, dalam bilik air ke, kalau dah katanya jodoh nak jumpa, memang kau akan jumpa lah benda-benda macam ni. Cuma kita je ni kadang-kadang tak bersedia. Tak bersedia untuk berdepan ataupun jumpa dengan benda-benda macam ni. Betul tak? Kan? Ada yang kata kalau jumpa benda-benda macam ni, kita bacalah Ayatul Kursi. Betul, aku tak sangkal pun. Cuma kadang-kadang Ayatul Kursi tu panjang sangat. Takut tersalah atau tersasul bila baca dalam keadaan yang takut. Aku nak bagi tips sikit lah kali ni. Aku nak bagi tips kat korang ni. Member aku ada ajar aku. Dia suruh aku amalkan selawat atas Nabi. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad. Lebih mudah, pendek dan ringkas. Sebab tu kalau korang perasan, setiap kali kalau aku nak mula bercerita ni, aku akan mulakan dengan selawat dulu. Aku niat dalam hati supaya aku dijauhkan dengan perkara-perkara macam ni. Selawat ni bukan untuk tu je. Korang kalau nak keluar rumah ke, nak memandu ke, nak buat apa pun, mulakanlah dengan selawat ni. Niat dalam hati, minta dengan Allah supaya semua urusan kita ni dipermudahkan. InsyaAllah guys, Allah ada bersama dengan kita. Simple kan? Mungkin korang boleh amalkan tips aku ni. Melainkan kalau korang ni betul-betul jiwa kental, ada jiwa yang kuat betul nak berdepan dengan makhluk-makhluk halus ni, mungkin korang boleh baca ayat yang lebih panjang sikit untuk encounter balik benda-benda macam ni. Tapi kalau rasa jiwa tu lemah, cukuplah sekadar korang amalkan selawat ni. Tapi dengan syarat. Dengan syarat tu guys, bacalah dengan ikhlas. Niat dengan ikhlas juga dalam hati ni. InsyaAllah kita akan dipermudahkan segala urusan. Apapun, aku nak ucapkan terima kasih kat Emma ni yang sudi berkongsi cerita dan pengalaman seram dia kat pendengar Malam Mistik. Sama ada cerita ni seram atau tidak, yang itu korang judge lah sendiri. Buat kawan-kawan lain yang nak kongsikan cerita, boleh terus email aku melalui malammistik@gmail.com, atau boleh DM aku melalui sosial media aku yang aku dah tuliskan pun linknya kat ruang description ni. Aku pun nak ucapkan terima kasih buat semua yang selalu support channel aku ni. Terima kasih juga yang belanja aku super chat dan super sticker tu. Thank you guys, you are awesome. Okay guys, sampai sini je Malam Mistik kali ni. Seperti biasa, sebelum aku nak tamatkan cerita malam ni, korang yang belum subscribe channel aku tu, tolong bantu aku subscribe channel Anas Rahmat ni guys. Tekan sekali butang loceng kalau korang nak menerima notifikasi daripada channel Anas Rahmat ni guys. Sehingga kita berjumpa lagi di cerita yang akan datang. Korang jaga diri korang baik-baik, dan jangan lupa tu, jaga kesihatan tu, penting tu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera, salam satu Malaysia, dan salam satu Nusantara. Goodbye. Malam Mistik.